semuanya, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya, bagaimana Indonesia buat duit. Bagaimana Indonesia buat duit. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Hari ini, Indonesia telah mencapai ke tahap yang lebih tinggi dalam kemajuan ekonomi mereka. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World Bank, ekonomi Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan ke-16 terbesar di dunia dengan keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan bernilai kira-kira 940.9 bilion US dollar. Indonesia adalah negara berpendapatan sederhana rendah dan diklasifikasikan sebagai negara perindustrian baru. Negara ini kini adalah ahli forum antara kerajaan kumpulan 20 G20 yang bekerjasama dengan menangani isu-isu yang berkaitan ekonomi global. Ekonomi Indonesia kebanyakannya bergantung kepada pasaran domestik dan perbelanjaan belanjawan kerajaan selain perusahaan milik negara. Ekonomi Indonesia mempunyai perbezaan yang ketara dengan negara jiran yang lain di Asia seperti Singapura dan Thailand. Hal ini kerana ekonomi Indonesia sebahagian besarnya didorong oleh aktiviti domestik dan bukannya ekspor, dan inilah juga yang membantu Indonesia mengatasi krisis global pada tahun 2008 hingga 2009. Jadi dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana ekonomi Indonesia berfungsi dan bagaimana Indonesia menjana pendapatan. Teruskan menonton. Okey, bagaimana menjana pendapatan. Latar belakang Indonesia terdiri daripada rangkaian beribu-ribu pulau antara Asia dan Australia. Indonesia ialah negara kepulauan terbesar di dunia dengan negara majoriti Muslim terbesar di dunia. Penduduk Indonesia adalah pelbagai, bercakap lebih daripada 300 bahasa dan terdiri daripada penduduk bandar kosmopolitan hingga penduduk kampung luar bandar. Terdapat ratusan gunung berapi di Indonesia dan yang paling terkenal ialah Krakatau yang letupannya pada tahun 1883 merupakan salah satu yang paling dahsyat dalam sejarah. Kerajaan Hindu, Buddha dan Islam telah wujud sebelum kedatangan Belanda yang menjajah Nusantara. Sebelum Belanda menyatukan Nusantara pada sekitar tahun 1900, Indonesia adalah rumah kepada banyak kerajaan yang hebat. Pada tahun 1945, selepas pendudukan dan Perang Jepun berakhir, Indonesia mengisytiharkan kemerdekaan. Kemudian, berikutan perjuangan bersenjata pada tahun 1949, Belanda pula mengiktiraf kedaulatan Indonesia. Dari 1967 hingga 1988, Presiden Soeharto memerintah Indonesia dengan cara kuku besi. Namun sejak tahun 1999, pilihan raya yang bebas akhirnya berlaku di Indonesia selepas berlakunya rusuhan di mana untuk menggulingkan pemerintahan diktator negara tersebut. Indonesia kini merupakan negara demokrasi ketiga paling ramai penduduk di dunia dengan ibu kota yang berpusat di Jakarta buat masa ini. Ia terdiri daripada 31 wilayah, 1 wilayah autonomi, 1 wilayah khas dan 1 daerah ibu negara. Indonesia mempunyai sistem ekonomi campuran yang merangkumi pelbagai kebebasan peribadi di mana turut digabungkan dengan perancangan ekonomi berpusat dan peraturan kerajaan. Indonesia adalah ahli kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). Sumber asli yang kaya dan kestabilan politik dalam beberapa tahun kebelakangan ini telah membawa kepada peningkatan dalam pelaburan dan ekonomi yang lebih stabil di negara Indonesia. Hasilnya dapat dilihat melalui peningkatan yang besar dalam KDNK per kapita sepanjang dekad yang lalu. Kadar inflasi juga telah turun ke paras yang sihat dan diunjurkan stabil di bawah 4%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus dirangsang oleh lebihan perdagangan yang dicapai dalam beberapa tahun kebelakangan ini serta pengurangan kadar pengangguran yang berjaya mereka capai. Ekonomi Indonesia telah memainkan peranan sederhana dalam ekonomi dunia sejak pertengahan abad ke-20 dan kepentingannya jauh lebih kecil daripada saiz, sumber dan kedudukan geografi yang sepatutnya. Negara ini merupakan antara pengekspor utama petroleum mentah dan gas asli. Selain itu, Indonesia adalah salah satu pembekal utama dunia bagi getah, kopi, koko dan minyak sawit. Ia juga menghasilkan pelbagai jenis komoditi lain seperti gula, teh, tembakau, kopra dan rempah ratus. Hampir kesemua pengeluaran komoditi datang dari ladang-ladang besar di Indonesia. Penerokaan meluas untuk deposit minyak dan galian lain telah menghasilkan beberapa projek berskala besar yang telah menyumbang dengan kuantiti yang banyak kepada dana pembangunan awam. Walaupun Indonesia kekal sebagai pengimport utama barangan perkilangan, teknologi tinggi dan kemahiran teknikal sejak awal 1970-an, asas ekonomi negara telah beralih daripada sektor premier kepada industri menengah dan sektor pembuatan, perdagangan serta perkhidmatan.
Sektor pembuatan telah mengatasi sektor pertanian dari segi sumbangan kepada keluaran dalam negara kasar pada sekitar tahun awal 1990-an dan terus menjadi komponen tunggal terbesar ekonomi negara tersebut. Walau bagaimanapun, sebahagian besar daripada belanjawan negara terus diperuntukkan kepada pertanian dan hasilnya negara kekal berdikari dalam pengeluaran beras sejak pertengahan tahun 1980-an. Sebelum krisis ekonomi Asia melanda pada tahun 1997, KDNK Indonesia menduduki tempat ke-22 di dunia pada IDR 624,337 bilion. Walaupun ekonomi Indonesia juga menguncup pada tahun 1998, sama seperti negara-negara lain di seluruh dunia, ia walau bagaimanapun berjaya berkembang semula pada tahun 1999 berikutan peningkatan pekerjaan kerajaan dan pengguna. Tahun-tahun pertumbuhan ekonomi berikutnya telah meningkatkan Indonesia ke dalam 20 ekonomi teratas dunia, menjadikannya ahli kumpulan negara dari G20. tahun ke tahun Selepas makin kemunduran meningkat. ketara yang didorong oleh krisis ekonomi Asia pada penghujung 1990-an, ekonomi Indonesia telah meningkat pesat sejak 10 tahun lalu dengan purata pertumbuhan KDNK melebihi 5.7% tahun. Tahun 2016 mencatatkan kadar pertumbuhan yang lebih rendah sedikit sebanyak 4.9%. Ini disebabkan oleh penurunan dalam penggunaan swasta, perbelanjaan kerajaan yang lebih rendah daripada jangkaan dan harga komoditi yang rendah. Menurut data, purata pertumbuhan KDNK tahunan diramalkan pada 5.7% bagi tempoh 2017 hingga 2021, meletakkan Indonesia di landasan yang betul untuk menyertai kelab ekonomi trilion dolar dalam masa beberapa tahun sahaja. Dalam Sumber masa ekonomi beberapa tahun Indonesia. sahaja. Sebenarnya, Okey, terdapat sumber banyak ekonomi. cara yang dilakukan oleh Indonesia untuk merancangkan lagi sumber ekonomi mereka dan sekaligus menjada wang yang banyak setiap tahun. Sama seperti negara-negara Sumber. lain di dunia, komponen penting dalam penjanaan wang Indonesia ialah melalui kutipan hasil cukai, di mana cukai yang dikumpulkan pada 2021 adalah kira-kira 102 bilion US dollar. Hasil ini datang daripada senarai panjang sumber cukai seperti pendapatan individu, korporat, nilai tambah dan bentuk cukai lain. Sumber lain penjanaan wang kepada ekonomi Indonesia ialah daripada hasil sumber asli yang dimiliki oleh negara tersebut. Seperti yang diketahui umum, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber minyak dan gas asli. Selain daripada penggunaan domestik di mana perniagaan menggunakan komoditi ini untuk meningkatkan perniagaan mereka dan secara tidak langsung mempengaruhi ekonomi negara, ia juga turut diekspor. Berdasarkan data Bukan ada statista pada macam-macam tahun gitu, 2021, sumbernya angka awal itu. menunjukkan KDNK negara daripada sektor petroleum mentah, gas asli dan geotermal di Indonesia berjumlah 461.7 Dari sumber trilion rupiah. alamnya saja pun Walaupun begitu, memang data dapat mendapati membantu bahawa meningkatkan KDNK daripada ekonomi. sektor petroleum mentah, gas asli dan geotermal di Indonesia telah menurun secara beransur-ansur sejak 2014. Ekspor Indonesia. Rakan Ekspor perdagangan yang utama ini. Indonesia ialah negara Asia yang lain seperti Jepun, China, Singapura dan Korea Selatan. Amerika Syarikat juga merupakan pasaran ekspor yang penting bagi Indonesia. Komoditi ekspor terpenting Indonesia ialah minyak dan gas asli, minyak sawit mentah, Minyak peralatan dan gas elektrik asli. dan produk getah. Walau bagaimanapun, ekspor barangan dan perkhidmatan Indonesia sebagai bahagian daripada KDNK negara secara relatifnya rendah pada kadar 20% sahaja. Pun begitu, Indonesia mempunyai ekspor bersih yang sangat positif dalam perdagangan antarabangsa minyak sawit, arang batu dan minyak mentah. Ekonomi Indonesia di bawah kepimpinan Jokowi. Presiden Indonesia Joko Widodo atau lebih dikenali sebagai Jokowi menyasarkan Indonesia akan menjadi ekonomi ketujuh terbesar dunia seawal tahun Itu 2030. sasarannya. Beliau berkata asas Menjadi untuk ekonomi mencapainya yang sedang ini, disediakan oleh antara barisan yang jemaah 10 menterinya. terbaik gitu. Jelas Jokowi, asas pertama yang perlu disediakan oleh kerajaan pimpinannya ialah infrastruktur. Dalam tempoh 7 tahun lalu, Infrastruktur, Indonesia telah membina lebih banyak jalan tol sehingga lebih 2,000 km, 5,500 jalan bukan tol, lapangan terbang baru, 15 pelabuhan baru, 18 empangan baru dan ini 38 semua pengairan dibangunkan, baru ya, meliputi kawasan seluas 1.1 juta hektar. untuk mempercepatkan Dalam ucapan sebenar pembangunan. sambutan Hari Kemerdekaan kali ke-77 Republik Indonesia pada Ogos lalu, Presiden Jokowi memaklumkan bahawa pandemik COVID-19 berjaya dikawal sepenuhnya dengan keadaan ekonomi yang semakin berkembang di Indonesia. Tambahnya, ekonomi Indonesia juga berkembang 5.44% dari tahun ke tahun pada suku kedua, sekaligus menunjukkan kadar pertumbuhan terpantas dalam tempoh setahun. Bukan itu sahaja, kadar inflasi juga adalah 4.94% di bawah kadar inflasi negara anggota ASEAN yang lain, iaitu kira-kira 7%. Bajet negara juga Inflasi pun mempunyai turun. lebihan 106 trilion rupiah sehingga pertengahan tahun ini.
Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank pada September 2022, ekonomi Indonesia dijangka berkembang sebanyak 5.4% pada 2022 dan sebanyak 5% pada 2023, manakala inflasi pula diunjurkan meningkat dengan ketara pada 2022 dan kekal tinggi pada 2023. Kesimpulannya, usaha dan cita-cita yang diimpikan oleh kerajaan Indonesia untuk meningkatkan ekonomi mereka ke tahap yang tertinggi sehingga mereka berjaya dianggap sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia hari ini. Malah dijangkakan juga akan menjadi salah satu kuasa besar dalam beberapa dekad yang akan datang, menjadikan Indonesia berada dalam satu perjalanan yang panjang dan penuh liku. Sudah mula berhasil. Namun apa yang telah berjaya dikecapi oleh Indonesia hari ini boleh dijadikan tauladan yang baik, khususnya buat negara-negara membangun yang lain. Betul. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi memang kalau kita lihat sekarang ini Indonesia sangat berhasil, sangat berjaya untuk membawa dan membangunkan negaranya gitu, Indonesia gitu. Dan memang ini boleh dijadikan teladan gitu ya, dijadikan contoh bagi negara-negara yang sedang membangun gitu ya. Kalau kita lihat proses Indonesia sampai ke tahap sekarang ini kan melewati krisis ekonomi dan berjaya untuk naik lagi, bangkit lagi gitu ya. Jadi itu adalah proses dan juga perjuangan lah pasti untuk Indonesia berada seperti sekarang ini gitu ya, di peringkat sekarang ini yang mana kita lihat memang pertumbuhannya itu, perkembangannya itu sangat-sangat pesat gitu guys. Oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.